Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Masih lagi pasal Google Meet. Siapa tak guna Google Meet? Awak guna, saya guna, saudara-saudari guna, semua orang guna. Sebab apa? Dia paling senang, paling mudah nak akses. Ada dalam dah laptop siap-siap dan ada dalam handphone siap-siap pun. Paling senang kan. Tekan link terus masuk kan. Jadi sebab tu kita guna Google Meet. Okey, baik. Tapi pernah tak kita dah setkan link, dah bagi link ke orang, dah buat kelas ataupun dah buat majlis, dah tekan pun button record, tapi tiba-tiba recording yang kita buat tu tak dapat kat kita. Wah, puas check dalam Google Drive, tak sampai-sampai sehari, tak sampai 2 hari, tak sampai. Rupa-rupa pergi ke orang lain. Okey, baik, hari ni kita check tengok macam mana tutorial macam bawah tu kan. Tutorial Meet nak dapatkan host control tu kat kita kan. Jadi yang first kali saya cadangkan kita create link guna Google Calendar. First kali. Tapi tak pasal kita tengok apa beza create link gunakan Google Calendar dan create link guna instant meeting macam biasa kita duk buat tu. Okey. Jadi hari ni apa kelebihan host control yang kita sebut tadi tu kan. Host control ni apa kelebihannya? Baik, kalau kita nak tahu host control ni power dia boleh remove siapa-siapa saja. Kalau kita buat dah link, tiba-tiba host control tu dapat kat orang lain, maksudnya kunci rumah kita dah bagi kat orang lain, orang tu boleh remove saja. Siapa pun termasuklah kita sendiri. Itu bahaya dah. Okey, yang kedua, dia boleh mutekan orang lain. Ini biasalah, tapi yang paling dahsyat dia boleh mute all. Itu dahsyat. Semua orang sengap. Oi, tiba-tiba sengap kan. Pam, semua orang keluar. Ingat dah habis kan. Dan yang paling buat tahan sekali, recording kita tadi tu dapat dekat dia. Jadi nak elakkan benda-benda ni lah, kita kena ada kuasa untuk buat host control tu dekat kita. Baik, jadi untuk buat benda ni, okey, hari ni kita first kali start dengan buat link dengan Google Calendar. Tapi sebelum tu kita check tengok apa beza buat link dengan Google Calendar dengan link macam biasa. Alright, jom kita tengok. Okey, ini adalah paparan macam biasalah Google Meet bila kita nak buat kan. Bila kita start biasa kita tekan Google Meet new meeting, kita pun start an instant meeting. Okey, dia akan keluar macam ni loading dan akhirnya dia masuk kan, dan kita biasanya kita ambil lah kita ambil link ni, kita copy dan kita akan bagi ke orang. Tengok bawah ni, okey tuan-tuan, tengok bawah ni dia akan ada macam ni aja, tulis pukul berapa dan apa dia punya orang panggil kod dia tu kan, itu saja yang dia ada. Okey, itu biasa yang kita buat, jadi tak nampak special. Okey, baik, lepas tu kita nak tengok apa beza dengan kita buat guna Google Calendar. Okey, baik, tutup dulu yang ni. Okey, sekarang saya masuk Google Calendar. Okey, katakan kita nak buat meeting tu sekarang, tapi kita create melalui Google Calendar. Okey, hari ni 22 hari bulan, saya klikkan dekat 22 hari bulan ni, saya tulis dekat sini. Contohnya hari ni nak buat majlis penutup kolokium PDPR. Contoh sajalah kan. Okey, kita set time kat sini kan. Nampak ada set time ni. Add time ni. Kita boleh set nak bubuh berapa hari bulan. Hari ni 22 hari bulan. Okey, tapi nak masukkan masa. Kita nak ambil masa, kita buat sekarang lah. Sekarang ni pukul 5.45. Kita ambil sekarang 5.45. Okey. Dan kita nak bagi repeat tak? Kalau kita ambil kat sini, dia boleh repeat setiap hari. Daily ataupun berlangsung setiap minggu. Kalau kelas kita setiap minggu hari Ahad, kita boleh set kan. Ataupun kita nak buat monthly for fourth Sunday untuk setiap minggu setiap apa dia nak kata bahasa Melayu dia panggil apa? Hari Ahad keempat. Ataupun annually, ikutlah. Ini kelebihan kita set guna Google Calendar. Tak payah, kita tak ada repeat, hari ni untuk sekali saja. Find a time ni kita cari ke mana kekosongan. Dan yang penting kat sini, kalau kita ada guest, kita boleh add siap-siap. Kalau tak ada pun biar pi. Nah, seterusnya kita tekanlah kat sini yang biru ni, add Google Meet conferencing. Dah dapat link. Nampak kat sini kan? Inilah link yang kita biasa ambil ni, kita pun copy dan boleh bagi kepada audiens-audiens kita. Okey, special sikit kali ni. Okey, nampak tak ada butang anak panah ke bawah ni kan? Okey. Apa yang special butang anak panah ke bawah ni? Kalau kita tekan kat sini, nampak kat sini. Okey, bila kita tekan kat sini, okey, lagi sekali Lagi sekali kita tekan. Okey, dia ada dekat sini. Yang bawah ni, meeting ID ni kan, semua option ni kan. Okey, kita tarik ke bawah sikit. Teng 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 teng. Ada dekat sini sudah. Add live stream. Apa kelebihan add live stream ni? Kalau kita tekan kat sini, dia cakap adding a live stream resets the setting for the video call. Check apa semua, tak kisahlah. Dan kalau kita tekan add live stream, kita akan dapat lagi satu link, dan link ni kita boleh bagi kepada orang yang tak boleh masuk Google Classroom, Google Meet kita tadi.
Kan sekarang ni Google Meet. Oh, petang-petang ni susah nak cakap. Google Meet dah sampai lebih daripada 100 orang, 250 orang kan. Setengah-setengah ID dah dapat. Tapi siapa yang ada audiens yang banyak, dia tak boleh nak masuk ke dalam kita punya Google Meet tadi, kita bagi copy link ni, dia akan dengar kita punya Google Meet tu melalui streaming. Maksudnya dia macam dengar YouTube lah, tapi dia cuma ada kebolehan untuk mendengar. Participation dia cuma sebagai pendengar saja. Okey lah, dia tak dapat langsung kan. Dan jangan lupa kita pun tekan button save. Okey, nampak? Dia dah keluar kat sini. 5.45. Okey. Join melalui Google Meet pun boleh. Ataupun kita tekan macam biasa. Baik, sekarang ni kita cuba tekan join with Google Meet. Right, dia akan pusing macam biasa kan. Okey, bila dia keluar macam ni, kita pun tekan join now. Okey. Nampak tak? Okey, ni saya dah setting semua ni kan. Okey. Apa beza je dengan tadi? Dengan tadi, tuan-tuan boleh tengok dekat bawah sebelah kiri ni. Dekat sini dia ada tulis Majlis Penutup Kolokium PDPR. Maksudnya kalau kita set untuk kelas kita, kita akan nampaklah majlis ataupun kelas Bahasa Melayu Darjah 2, kelas Sejarah Tingkatan 3. Berbeza dengan tadi, tak ada apa-apa pun. Itu beza dia. Kalau kita set instant messaging, tak ada benda tu. Tak ada tulis benda ni. Majlis penutup ke apa, tak ada. Tapi kalau set melalui Google Calendar, dia akan ada siap-siap. Okey, cantik. Itu baru beza set link dengan Google Calendar ataupun set link dengan instant meeting. Dah nampak perbezaan. Apa guna host control pula kali ni? Okey, kali ni kita nak tengok apa itu host control. First kali kita nampak tak dekat sebelah kanan hujung ni ada tanda shield dan dia naik host control. Bermaksud kita dah jadi host kepada Meet kita ni. Kita jadi tuan rumah lah, kunci kita pegang. Apa kelebihan dia? Okey, 3 titik utama ni cuba kita tekan kat sini dan kita masuk dekat setting. Okey, kalau nampak dekat sini, kita ada host control button. Yang ni jarang kita pakai. So, yang ni kita kena pakai. Okey, sebab apa kita pakai? Kita tengok dekat sini. Host control ni lah pentingnya pegang sebab kat sini kita boleh control. Kalau kita turn off kat sini, ni sekarang dia turn on. Tapi kalau kita turn off kat sini, dia tulis, when turn off, only host can share their screen. Kan kadang-kadang bila kita tengah mengajar ataupun kita tengah buat majlis apa-apa, tiba-tiba orang sana present, orang sini present, tak sakit hati. Jadi kita offkan benda ni, kita saja sebagai host boleh present. Yang kedua, kalau kita turn off, only host can send chat messages. Tengah-tengah kita bercakap, itulah orang nak bagi respon, orang nak bagi apa, itu perlu. Jadi tak perlu off lah. Tapi kalau kita tak nak kita bercakap tu terganggu, kita boleh offkan. Tutup dia jadi warna hitam. Tapi biasanya saya suka buka. Saya nak tahu apa pandangan ataupun apa pendapat orang yang malu nak bercakap. Jadi dia boleh type melalui instant messaging. Yang ke bawah ni. Okey, yang ni. Yang ni yang penting sekali ni. Quick access. When turn off, kalau kita turn off yang ni, host must join first. Maksudnya pintu kita tak buka. Kita ada rumah, kita bagi alamat, orang masuk. Tak boleh. Sebab kita tak masuk lagi. Kita masuk dulu baru orang boleh masuk. Lepas tu yang lain-lain tu boleh baca lah. Only people invited by the host can join without asking. Kalau tidak, dia tak boleh lah kan. Okay, everyone else must ask to join. Termasuk orang yang dial in. Tak boleh join pakai anonymously, kena ada nama sebenar dia. Dan yang penting yang bawah tu, only host can dial out of a meeting. Ini kadang-kadang kita tengah-tengah meeting cantik yang peram, mudah tutup kan, sakit hati betul kan. Jadi ini kalau boleh kita gunakan untuk kita kuasa kita lah sebagai host tuan rumah tu. Jadi kita boleh turn off ataupun kalau baik hati kita turn on balik macam biasa. Kalau nak kita turn off. Itu je beza dia, okey. Jadi itulah kelebihan-kelebihan dia. Jadi dekat sini yang record tadi tu, macam mana boleh hilang pula? Itulah sebabnya host control tu bila anak murid kita ataupun kita punya siapa-siapa yang lain masuk awal sebelum kita ni, the host must join first ni, tiba-tiba orang lain masuk awal, link tu walaupun kita tekan record akan pergi dekat dia. Itu masalah selalu kita jumpa. Jadi lepas ni kalau boleh tahu cara ni, kita boleh off dan insya-Allah link recording yang kita buat tu akan dapat kat Google Drive kita. Tak payah kalut-kalut dah. Nak pergi cari, nak minta ke siapa tadi. Tadi cikgu tu tekan. Tadi saya dah tension kan. Okey, jadi kat sini dah selamatkan keadaan kita. Record pasti dapat kita sebab kita adalah host control. Okey. Sampai setakat tu dulu untuk hari ni. Next kita nak tengok lagi apa kelebihan yang sekarang ada dalam Google Meet. Kita nak tengok dekat 3 button ni. Activities ni kan. Okey, kita tengok trailer sikit lah. Dalam ni ada breakout rooms, ada live streaming kan. Tadi kita dah tekan live streaming kan. Okey.
Yang ni kan. Yang ni tadi start streaming. Tak payahlah kita tak buat streaming pun lagi sekarang ni kan. Okey, dan insya-Allah kita akan cuba tengok breakout rooms punya tutorial. Jadi setakat itu dulu pada hari ini. Pastikan stay tune untuk mendapatkan lebih lagi maklumat dan tutorial mengenai Google Meet. Assalamualaikum dan salam sejahtera.